Macam ni semua manusia. Kita lahir atas dunia, siapa yang ingat perjanjian kita dengan Allah Ta'ala? Alastu birabbikum. Ada yang ingat di sini? Wallahu a'lam, saya pun tak ingat. Masuk ngaji pondok, belajar, macam ni rupanya kita ni. Asal macam ni, kita nak balik macam ni. Dulu kita ada berjanji, alastu birabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu? Allah Ta'ala tanya. Qalu, berkata mereka itu, rohaniah kita ni, rohaniah daripada kejadian Adam sampai hari kiamat, semua menjawab, bala, bahkan syahidna, kami bersaksi ya Allah, kamulah Tuhan kami nak taat kepada kamu. Tapi bila kita lahir atas dunia, kita tunaikan tak janji kita? Tak tunaikan. Sesuai Allah Ta'ala azab kita di hari akhirat nanti. Carilah ma'rifat, kenal Allah Ta'ala. Okay, nampak ya? Itu. Itu yang kita masuk balik dalam kitab, dia kata menghilangkan daripada dirinya akan perangai yang dibangsa akan dia kepada manusia. Manusia itu daripada perkataan insan, itu bahasa Arab. Insan daripada perkataan nisyan. Tahu mana nisyan? Lupa. Lupa tu. Sifat kita lupa. Lupa apa? Lupa perjanjian kita kepada Allah Ta'ala. Kebanyakan rasul-rasul, anbiya-anbiya, aulia-aulia tahta qadami Rasulillah, tu sahaja yang tak lupa. Yang kita ni gaib. Betul tak? Gaib terus. Itu yang kita kena hapuskan. Dulu kalau kita syok sendiri, kita orang yang berharta, kita orang debek, hebat. Contoh dia, kita megah tak? Megah. Kita orang alim, merasa ilmu kita banyak. Rasa je ilmu banyak. Sepatutnya kena hapuskan sifat tersebut. Jangan ada rasa dalam diri kita. Kosongkan diri kita. Mutu qabla an tamutu. Matikan oleh kamu akan diri kamu sebelum kamu dimatikan. Orang mati ada apa? Orang dah mati ada apa? Tak ada milik apa. Betul? Begitu juga ketika hidup, Nabi kata mutu qabla an tamutu. Matikan oleh kamu akan diri kamu sebelum kamu dimatikan. Barang siapa ingin melihat orang yang mati yang masih boleh berjalan, lihatlah kepada Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar? Abu Bakar bila ditanya, wahai Abu Bakar, apa yang ada pada kamu ya Abu Bakar? Tak ada apa ya Rasulullah, Allah dan Rasul sahaja yang ada pada aku. Tengok hati dia. Sedangkan dia orang hebat tu Abu Bakar tu. Yang ada pada aku Allah dan Rasul. Ini orang betul-betul makrifat kepada Allah Ta'ala. Ya, kita kena ikut jalan macam ni. Kalau betul-betul nak balik bertemu Allah dalam keadaan selamat, dia kena cara dia macam ni. Kalau tidak, persoalan ni banyak nanti. Berat kita. Jadi hapuskan sifat manusia dan dipakaikan dengan segala perangai yang dibangsa kepada malaikat. Dan dipakaikan dengan perangai yang dibangsa kepada malaikat. Itu orang panggil malaikat ni sifat dia bagus. Bila Allah Ta'ala zuhirkan Nur Muhammad, tadi saya cerita Nur Muhammad kan, Nur Muhammad nak menyatakan dua perkara. Apa dia? Kebaikan, kejahatan. Maaf cakap dalam majlis ilmu, iblis, anjing, babi, itu zuhir daripada mana tu? Nur Muhammad semua. Tapi dalam majlis ilmu, saya bukan nak merendahkan Rasulullah. Faham? Dalam majlis ilmu saya cakap, kalau di luar majlis ilmu tengok babi, nak tengok Nur Muhammad tak? Tu tengok babi, dia kata. Batal syahadah, mengucap dua kalimat syahadat balik. Okey. Jadi bila zuhirnya Nur Muhammad, dia nak menyatakan dua. Sifat jalal Allah, sifat jamal Allah. Sifat jamal Allah tu ketaatan, itu malaikat. Sifat jalal Allah itu maksiat, kesesatan, itu iblis. Dua. Nur dan zulmah. Nur cahaya dan zulmah. Sebab itu kalau kita mengaji nanti, dalam kitab ni pun ada. Alam ada berapa? Ada 4. Pertama alam lahud. Nama dia alam lahud. La huwa illahu. Itu lahud. Tiada dia melainkan dia. Tak ada hakikat dia, wujud yang sebenar siapa dia? Allah sah ya. Yang lain ni wujud kan ni? Wujud juga tapi aridi, bayang-bayang ya. Bukan hakiki. Kalau dah hampa bayang-bayang, saya pun bayang-bayang, apa yang nak bangga sana tanya? Oh, saya Tan Sri, saya Datuk Ustaz kata. Ambillah Datuk hang buat baliklah. Bukan saya nak pandang pun, bukan Allah Ta'ala nak pandang. Oh, saya orang kaya dia kata dalam kawasan ni. Ambillah harta hang buat balik, bawa kat kubur nanti. Oh, saya orang alim besar, ambillah ilmu hang buat balik. Pergi bungkus dalam kubur ni.
Allah Ta'ala bukan pandang di situ. Allah Ta'ala pandang, hampa kenal tak aku? Kenal tak Rasulullah? Kalau tak kenal, tak salah. Hatta tok alim besar sekalipun, kitab penuh dalam rumah, kilik kitab ya, tapi tak kenal Rasulullah saja ya. Okey. Jadi mana dipakaikan? Jadi mana ada alam lahut, ada alam jabarut. Alam lahut itu mana rahsia ketuhanan. Alam malakut itu rahsia Muhammad. Daripada Muhammad turun tadi alam jabarut, turun kepada alam malakut. Kenyataan rahsia Muhammad itu alam malakut. Turun kepada alam mulki. Mana alam mulki? Ni kita sekarang ni semua alam mulki sekarang. Patah balik duduk di alam malakut. Apa maksud duduk di alam malakut? Duduk sebagaimana sifat malaikat yang sentiasa taat kepada Allah. Betul tak? Malaikat ni kerja taat. Kalau sujud, sujud sahaja. Kalau rokok, rokok sahaja. Kalau berdiri, berdiri sahaja. Kalau bertasbih, bertasbih sahaja. Ada malaikat biasa buat maksiat? Tak ada. Yang tu. Jadi dipakaikan dengan sifat malaikat. Belajar kita. Okey. Dan disunyikan, artinya disucikan akan zat Tuhan dengan barang yang memberi cedera akan ketuhanan. Sucikan zat Tuhan. Macam mana hampa nak sucikan zat Tuhan? Biasa nampak ke zat Tuhan? Khalik itu Allah, makhluk itu kita. Nak nyata rahsia Allah Ta'ala melalui kita tak? Melalui kita. Sebelum Allah wujudnya kita, siapa nak hukum Allah Ta'ala itu kudrat? Tapi contoh saya kata, kalau kita orang kaya yang bernama Al-Ghani, Al-Ghani bahasa Arab tu tak? Al-Ghani itu Asmaul Husna, salah satu Asmaul Husna, makna yang kaya. Itu siapa kaya? Al-Ghani itu Allah. Yang kita ni, yang kita kaya duit banyak ni, hanya kenyataan pembuktian nama Allah yang bernama Al-Ghani. Sifat Allah Ta'ala yang kaya. Jangan hampa perasan hampa kaya. Terdinding kita kepada Allah Ta'ala, syirik kita kepada Allah Ta'ala. Boleh faham ya? Yang tu. Hidup ni tenang. Kan? Hidup ni tenang, kosongkan diri kita, kenal Allah, kenal Rasulullah. Jaga zikir kita, jaga rabitah kita. Okay. Jadi mana sucikan zat Tuhan daripada barang yang cedera. Macam mana hampa nak sucikan? Pandang kepada makhluk. Jadi hakikat yang berbuat itu Allah. Ada satu perbuatan kita boleh buat. Oh, saya ni masak ni Ustaz, sedap saya masak ni. La tataharraku dzarratun illa biiznillah. Tak akan bergerak benda walaupun sebesar zarrah illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah. Tangan kita menguit macam ni pun ni, jari menguit macam ni pun, siapa yang bagi bergerak? Ni kita tadi takbir sembahyang maghrib tadi, Allahu Akbar. Siapa yang bagi izin? Yang kita boleh rokok, yang kita boleh sujud, mulut koma kami baca alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang bagi izin? Kita sedar tak lagi tu? Kalau tak sedar, syirik semua saya kata. Kita kena menyadari hakikat yang berbuat kamu ya Allah. Aku kenyataan perbuatan kamu. Okey, yang bernama siapa? Kamu ya Allah. Aku kenyataan nama kamu. Nampak polis tahan, kita pun berhenti. Siapa yang bernama Al-Mani'? Yang Al-Mani' bahasa Arab, nama Tuhan tu ada Al-Mani'. Polis tu kenyataan pembuktian bahawa nama Tuhan yang bernama Al-Mani'. Hakikat dia yang menahan itu Allah. Habis siapa dia? Nampak polis kat depan. Polis tu pembuktian dia saja. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan polis tadi buat kerja, bolehkah polis tadi nak buat kerja? Tak boleh, tak nyata pun. Tu di hati kena pegang macam tu. Okey, semua ni ada sifat tak? Ni kita ada kudrat, ada iradat, ada ilmu, ada hayat, ada sama, ada basar, ada kalam. Jadi hakikat yang bersifat itu siapa dia? Allah. Yang kita ni, yang sifat yang ada pada kita ni, hanya pembuktian tentang sifatnya Allah. Kalau orang tadi cantik, dia merasa dia yang paling hebat. Yang jamil tu Allah Ta'ala. Kecantikan tu Allah Ta'ala nyatakan pada seorang supaya kita menyadari hakikat yang al-jamil itu Allah Ta'ala. Kalau macam tu kosongkan diri kita, jangan kita perasan. Kebanyakan orang kita ni perasan tak diri dia. Lepas tu kita ada tak? Oh, saya ada Ustaz. Tapi ada kita ni ada zilli, ada bayang-bayang. Kalau wujudnya zilli, bayang-bayang tadi hanya kenyataan pembuktian tentang wujudnya Tuhan bagi bayang, betul tak? Bayang-bayang boleh pisahkan daripada Tuhan bayang.
Tak boleh pisah. Bayang-bayang tu nak cerita wujudnya Tuhan bayang. Jadi makhluk ni sebagai pembuktian tentang wujudnya zat Allah Ta'ala. Hampa jangan perasan hampa wujud. Ya wujud juga, ada hukum syariat, tapi wujud bayang-bayang sahaja, bukan wujud yang sebenar. Wujud yang zati itu Allah Ta'ala. Di hati itu kena ada rasa, supaya apa? Jangan hampa syirik pada Allah Ta'ala, melakukan satu pekerjaan yang mencederakan pada masalah pengenalan kamu kepada Allah Ta'ala. Yang itu jangan. Ma'udzubillah. Kita hidup lama dah, kadang-kadang kita tak mengaji benda-benda macam ni. Beramal ibadat tu rajin, Masya Allah kan, kita kata rajin, sampai hitam-hitam dahi, tapi tak kenal Tuhan. Tuhan bukan pandang hitam dahi kita ya. Tuhan tak pandang situ. Tuhan pandang hampa kenal tak aku. Sebab tu orang yang Habib Abdullah Al-Idrus kata apa? Orang yang beramal dengan jalan syuhud. Jalan syuhud, satu nafas orang yang syuhud menyamai 1000 pahala orang mati syahid. Satu nafas taraqi, tanazul, 1000 pahala orang mati syahid. Berbeza dengan ahli abid, terlampau jauh. Kalau mati syahid sekali ya seumur hidup kita boleh. Tengok. Jadi kita bukan menyusahkan diri beramal, bagi yakin, bagi kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Memang nak tengok Allah Taala tak boleh, tapi terlampau yakin Allah Taala, terlampau nyata sangat. Terlampau nyata tak Allah Taala? Terlampau nyata sangat Allah Taala ni. Nak kata apa lagi? Tak bisa tengok Allah Ta'ala. Hampa buta mata hati kalau tak bisa tengok Allah Ta'ala. Sebagaimana Tuan Hikam kata apa? Ibn Athaillah kata, barang siapa memandang kepada kainat, makhluk, masih lagi tak terpandang kepada keagungan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang macam tu dipanggil intimasul qalbi, buta mata hati. Intimas tu bukan buta biasa. Kalau buta biasa tu orang panggil a'ma. A'ma tu buta biasa. Yang ni intimas ni biji mata pun tak ada, rata daging saja. Kalau ada biji mata tu orang panggil buta saja. Tapi kalau intimas lagi teruk, Allahu Akbar ya. Pernah ke macam tu? Kita belajar kenalkan diri kita. Saya bagi tekan ya, untuk orang-orang awam, ilmu yang paling penting sekali tauhid. Mengaji tauhid, fahamkan elok-elok tu. Memang susah, ngaji susah tak ngaji tauhid? Cerita wujud kidam baqa' dalil dia, lepas tu pengertian makna la ilaha illallah, susah. Tapi yang tu ilmu rahsia cukup hebat, cukup besar. Sini Ustaz Ihsan ngajar tauhid kan? Guru madrasah saya, Ustaz Ihsan. Itu ilmu yang patut sangat mengaji untuk orang awam kan. Bila kita dah dapat ilmu, baru kita masuk bidang ni. Bila dah dapat tauhid, masuk bidang ni lagi sedap lah. Tapi tak apalah, kita mengaji sekaligus, tak apalah baca tauhid. Tapi saya bagi penekanan tauhid. Lepas tu fiqh lagi satu. Fiqh tu nombor 3 lah kita belajar. Utamakan tauhid. Jangan tauhid tak mau belajar, hakikat mau belajar pula. Dia kata kami ambil ilmu isi ya. Ada isi tak ada kulit itu tai. Kalau ada kulit tak ada isi itu tin kosong ya. Betul tak? Habis tai dengan tin kosong mana lebih manfaat? Tai tak ada manfaat langsung, tin kosong ya ada boleh juga bubuh barang. Kalau mengaji hakikat, mengaji syariat tauhid dia tak mengaji, masalah besar. 3 ilmu saya sebut. Dan ada pun tempat hantaran. Saya nak cerita sikit, tadi ada orang tanya, dan ada pun dah bahas lain dah ni. Dan ada pun tempat hantaran, insya-Allah kita tengok pada pengajian akan datang. Saya nak cerita masalah guru mursyid ya. Guru mursyid ni apa benda guru mursyid? Mursyid tu asal mana? Arsyada yursyidu, irsyad, tunjuk. Kita nak buah di atas pokok, tangan kita tak sampai nak capai, betul tak? Perlu tak kena ada galah? Kena ada galah untuk sampai. Maksud kita buah atas pokok, bukan galah. Maksud kita ni hidup nak menuju Allah dan Rasul. Tapi nak sampai kepada Allah Ta'ala dan Rasul, siapa yang perlu bercerita benda ni? Bandingan dia macam galah tadi lah. Kalau enjin kereta api ada di depan, gerabak belakang tu cakok. Kalau yang kepala tu sampai ke Kuala Lumpur, yang belakang sampai juga ke Kuala Lumpur. Ya mesti sampai. Itu makna guru mursyid tu kita kena ada yang tunjuk jalan macam mana kita kenal Allah, kenal Rasul. Faham? Laulal murabbi ma'arabtu rabbi. Kalau tak ada murabbi, aku tak akan kenal Tuhan aku.
Sebelum daripada itu saya nak edarkan, nak umumkan sikit. Saya nak cerita guru mursyid saya nak umum, tolong edarkan ni. Ada madrasah saya tiap tahun lah saya buat ni, mesti ni tahun ni kali pertama saya mengajar tahun ni. Saya buat khatam Quran. Saya ada buka pondok di Lembah Bujang, madrasah Dirasah Adiniyah As-Salamiyah. Pengajian kita kitab lama di madrasah saya, ini AJK saya lah. Okey. Semua bukan tahfiz ya, yang silap faham. Saya bukan tahfiz, saya buka pondok, mengajar kitab-kitab. Yang ni ada buat khatam Quran, insya-Allah ya. Kita bagi nama-nama siapa-siapa arwah-arwah kita nak bubuh, mak ayah kita yang dah meninggal, contoh dia. Siapa adik-beradik kita, keluarga kita yang dah meninggal, kita nak hadiahkan khatam Quran serta tahlil pada bulan Ramadan nanti, boleh. Dan sumbangan tu, saya minta sumbangan sebenarnya, tapi kita tak meletakkan had. Arwah kita bubuh lah banyak mana, 20, 30 orang, sumbangan terserah, madrasah menerima. Ya, kalau tak mampu saya nak bagi sumbang RM1 ya Ustaz, saya terima. Ya, maksud kita nak cari dana madrasah. Jadi terserah mana kita buat sumbangan. Sampai ke Quran yang kita hadiahkan, apa pula tak sampainya, jangan kira bercerita dengan berkira dengan puak-puak muda ni payah. Kita pegang sebagaimana ulama-ulama dulu kata, yang ni insya-Allah kita boleh pulangkan balik khatam Quran ni pada sebelum 25 Ramadan. Saya akan buat khatam Quran pada malam 25 Ramadan nanti di madrasah saya. Jadi terserahlah, bukan masa segera, panjang lagi, masa dekat 2 bulan lagi. Betul tak? Insya-Allah. Ini namanya khatam Quran. Jadi sumbangan tu bukan saya menetapkan bayar banyak tu terserah. Tuan-tuan muslimin muslimat nak buat sumbangan banyak mana, itu atas kehendak. Dan kalau ada nak bantu, nak bagi kat kawan-kawan pun boleh. Surat ni bagi kat kawan-kawan ke, contoh dia, alhamdulillah membantu madrasah, insya-Allah. Dan saya nak umumkan juga, insya-Allah, ni pada 10 hari bulan 4 ni di madrasah saya ada buat satu pengajian daurah sehari daripada pagi sampai petang, rahsia puasa serta hukum hakam. Saya yang akan baca sendiri, kitab yang saya karang sendiri, pada 10 April bersamaan 28 Syaban. Lagi 3 hari nak puasa Ramadan, 9 pagi sampai 5 petang. Pembayaran RM50, makanan disediakan, kitab pun disediakan ya. Kalau nak boleh berhubung dengan Pak Lang 019 500 9300, boleh ni letak mana jadual di sini, boleh orang nampak. Dan pengumuman yang kedua, insya-Allah di madrasah saya juga pada bulan Ramadan nanti kita ada buat pengajian percuma hari-hari, tiap-tiap petang pukul 2.30 sampai pukul 4.30 petang, 2 jam tiap-tiap hari daripada 1 Ramadan sampai 25 Ramadan. Saya akan baca kitab Hikam Abi Maryan. Dia hikam ni banyak, Hikam Abi Maryan, Hikam Ibnu Athaillah, Hikam Imam Haddad, Hikam Ibnu Arsalan, banyak. Yang ni yang saya baca Hikam Abi Maryan, yang saya terjemah matan dia sendiri dan saya buat syarah sikit. Jadi kitab ni memang tak ada jual di kedai, sebab kitab ni saya yang buat. Ya. Kitab Hikam Abi Maryan yang ni boleh kita berhubung juga dengan madrasah untuk mendapat, dia live semua ya, live. Kalau nak pergi boleh juga di madrasah, terima. Tapi kalau nak ikut cara live di rumah boleh. Jadi kitab saja berbayar RM10 guna PDF. Kitab kita akan bagi dengan PDF RM10. Jadi kalau tak ada kitab mengaji macam mana? Boleh berhubung dengan, dan itu kalau siapa yang masuk dalam grup tersebut, dia boleh buat dengar rakaman. Siang tak dengar, malam boleh dengar balik, ataupun kita simpan benda tersebut, hari-hari habis Ramadan nanti ke ada masa kita boleh dengar balik pengajian tu. Jadi nak baca, nak dengar baca kita Hikam Ahmadiyah ni payah, orang nak baca tu jarang. InsyaAllah yang ni percuma, hanya bayar RM10 selama 25 hari, tiap-tiap hari 2 jam kita akan bacakan, khusus bulan Ramadan ni sahaja. Okey ya. Ini boleh hubungi Pak Lang juga, 019 500 9300. Dan seterusnya, tadi borang khatam Quran saya dah terangkan. Kemudian di bulan Ramadan juga kita buka grup mana Madas 2011, ada orang panggil Ihya Ramadan, daripada sumbangan-sumbangan. Kalau siapa-siapa memberi sumbangan kepada madrasah daripada sumbangan pribadi, zakat menerima, tapi kena
telefon ya, zakat ni jangan masuk bank terus. Fidyah boleh, tapi fidyah berbayar ya. Fidyah kalau kita nak buat satu kepala 1,000. Biasa kalau buat buka Ramadan dia saya ambil 1,200. Sebab dia ada tolak menolak, kena kira umur banyak tu. Kalau nak kira fidyah, kalau biasa umur cukup 60 tahun pun cukup. Saya kata kalau kita kira beras atau duit dia 500,000 lebih tu. Duit dia kalau kita nak kira kalau fidyah sembahyang puasa kita 500,000 lebih. Tak mampu, betul tak? Memang tak mampu nak buat. Jadi kita buat satu kaedah, adalah cara perkiraan dia. Cukup bayar 1,000, kita akan tolak menolak wahabtuka hadza, qabiltu hadza, wahabtuka hadza, qabiltu hadza, sampai bilangan solat, bilangan puasa kita hadiahkan, jadikan fidyah mengikut mazhab Hanafi. Ini madrasah buat juga. Begitu juga wakaf ya, wakaf daripada tapak lantai surau. Sekaki sebanyak RM50, ada yang setengah kaki RM25. Boleh berhubung dengan madrasah. Begitu juga pihak madrasah menerima wang syubhah. Kalau ada tuan-tuan wang syubhah ya, yang tak boleh pakai, nak makan tak boleh, haram wang syubhah. Tapi untuk melupuskan wang syubhah sebagaimana disebut dalam kitab-kitab, dia kata apa dah? Tasarrufkan, gunakan kepada maslahat muslimin muslimat. Tahu, madrasah itu bukan madrasah saya. Memanglah saya yang bangunkan. Mati saya bukan boleh faraid. Harta orang ramai. Wakaf-wakaf apa semua. Bukan faraid anak saya tak boleh. Saya mati kalau anak sambung, tapi kalau anak tak ada, kena ada orang lain ganti. Itu orang panggil maslahat muslimin muslimat. Jadi boleh kalau ada wang syubhat, wang bunga kayak contoh dia, madrasah sedia menerima. Ya. Ini sebagai i'lan malam ni. Jadi masalah khatam Quran kita boleh pulangkan balik sebelum 25 Ramadan. Madrasah saya depan MRSM, dekat MRSM Merbuk ya. Boleh tahu nanti insya-Allah. Ada masuk ke dalam sikit, nampak bangunan banyak dalam tu. Itu madrasah saya. Okey, saya nak cerita guru mursyid tadi, mesti kena ada seorang guru, sikit ambil masa sikit ya. Mesti ada seorang guru mursyid yang menunjukkan jalan. Kalau tak ada guru mursyid, kita tak sampai jalan ke Tuhan. Ya? Bandingannya macam galah tadi. Nah, jadi macam mana kita nak kenal guru mursyid? Senang ya, kita kenal guru mursyid. Kita datang, kita mengaji. Jangan kata nak berguru lagi. Kita datang, kita mengaji. Macam ni. Datang, dengar apa yang saya cerita. Kalau saya bercerita, makin saya cerita, terbuka hati kita, yakin dengan Allah, terbuka makrifat kita, kenal kita Rasulullah, rindu kita pada Rasulullah. Contoh pengajian, makin rasa macam ada tarikan di hati kita, boleh pegang ngaji. Tapi kalau makin ngaji makin serabut, makin dicerita makin tak makin jauh kepada Allah. Apa benda Ustaz cerita ni? Dia kata saat alam malakut, alam jabarut ke mana hala ni, alam lahut, syuhud muraqabah, benda apa ni? Contoh tak faham, makin apa benda pelik lah. Sebagaimana seorang ulama kata, jika kamu belajar dengan seorang guru dan guru tersebut menyebabkan hati kamu was-was kepada Allah Ta'ala, wajib kamu tinggalkan dia walaupun dia berada di dalam hakikat yang sebenar. Guru tadi sebenar, guru tadi betul, tapi bila kita mengaji makin kita tak faham, bermakna dia bukan layak kita mengaji lagi. Mungkin ada guru lain yang perlu kita mengaji. Kalau macam tu tinggalkan. Dan saya pun tak berasa hati. Faham? Guru dia perlu faham murid dia. Kadang dia mengaji dia tak masuk. Kadang ada setengah orang seolah kata yang hampa datang ni kena jadi apa? Kena jadi besi. Jangan datang jadi plastik. Kalau datang jadi plastik, kalau datang jadi plastik, saya magnet, contoh dia. Magnet boleh tarik ke plastik. Tapi kalau hampa datang sebagai besi, dia akan tarik. Maksud saya, datang ni bukan nak tes ilmu ustaz ke, datang ni bukan nak cari kesalahan ustaz ke. Kalau datang cari kekurangan, nak tes ustaz, baik tak payah. Tertutup. Tapi kalau datang, ya Allah, aku datang nak mengaji, nak buka kepahaman. Tengok ustaz ni ada bercerita, okay, dengar macam mana. Oh, macam ni jalan kenal Allah Ta'ala. Rasa terbuka, pegang. Jangan tinggallah. InsyaAllah kita akan terbuka, kita akan sampai kepada Tuhan dengan jalan guru mursyid tadi. Yang tu kaedah pedoman guru mursyid. Nak cari sebab sekarang ni
Masing-masing mendakwa dia alim. Tahu, masing-masing mendakwa dia alim. Masing-masing mendakwa saya syekh. Syekh tarekat tu, syekh tarekat ni, contohlah. Yang ni bahaya ni. Jangan cepat terpedaya. Ulama ada sebut barang siapa yang sesat di dalam hakikat lebih teruk nak diperbetulkan berbanding dengan kita berdakwah orang kafir untuk masuk agama Islam. Jangan kita, oh ustaz ni luar biasa ni, dia kata ni. Wahablah kun, ilmu tak ada pun. Ni ada yang ustaz-ustaz yang main macam ni mengaku syekh-syekh ni. Jangan tertipu. Jadi cara dia macam mana? Jangan berguru lagi, datang dengar apa yang dia ajar. Apa dia ajar, oh makin lama makin terbuka lah. 2-3 kali kita dengar, makin sebulan kita ikut. Dah kita rasa yakin, baru kita minta izin. Ni ustaz, saya nak berguru dengan ustaz. Sebab insya-Allah boleh kot saya ikut, saya dah dengar lama dah ni. Saya rasa macam timbul satu keyakinan, saya nak berguru. Saya mengaku saya murid ustaz, contoh dia. Okey, ustaz kata tak apa. Itu cara dia. Jangan datang-datang tu ta'assub. Salah istilah ta'assub dengan guru tu salah. Orang sekarang ni ta'assub dengan guru banyak. Guru dia berlakon banyak, terpenipu besar banyak. Dia nak harta orang, dia nak menghimpun kekayaan, nak menghimpunkan kemegahan, dia pula cerita benda pelik-pelik. Jangan cerita pelik sangat. Lepas tu buat benda luar biasa pula. Bawa ilmu tu, ilmu ni yang agak pelik-pelik. Jangan tertipu, saya kata. Okay, ya? Jadi mudah duduk dengar. Kalau rasa makin kuat tarikan dia, makin rasa yakin dengan Allah Ta'ala, pegang. Yang tu ya cara dia, insyaAllah. Jadi setakat tu yang dapat saya sampaikan. 9 dah ya, minta maaf terlewat. InsyaAllah kita sambung pada pengajian yang akan datang pada lepas Ramadan lah. InsyaAllah lepas Ramadan, tolong maklumkan saya balik lah. Bulan Ramadan tak ngaji kot, orang tarawih. Setakat tu yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Yang mana benar tangan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kekurangan daripada kelemahan saya sendiri, saya mohon maafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa anshur alaina rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Wa nas'aluka 'amal khaifin innabatal mukhbitin tabata sadiqin syukras sabirin. ونسألك بنور وجهك الذي ملأ عرشك أن تزرع في قلوبنا معرفتك حتى نعرفك حق معرفتك ما ينبغي أن تعرف به. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.